Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana pada hari ini diberi kesempatan kepada kita untuk menimba sungai-sungai keberkatan dan rahmat Ramadan yang melimpah pada bulan ini. Apa khabar semua? Tuan-tuan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Kali ini kita akan berkongsi mengenai ibadah puasa dan hikmah serta rahsia-rahsianya agar kita dapat menyelami lautan rahmat dalam madrasah Ramadan. Ibadah puasa telah disyariatkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Kemudian difardukan khusus pada bulan Ramadan. Berpuasa merupakan satu ibadah yang mempunyai pelbagai rahsia dan hikmah yang besar dalam mendidik nafsu manusia. Ia merupakan jihad untuk mengembalikan fitrah manusia dalam mempertingkatkan kehambaan kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu dengar bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga merupakan bulan kejayaan. Kehebatan muslimin dan mukminin pada bulan Ramadan tidak pernah dinafikan oleh sejarah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, Ramadan telah mengukir sejarah tersendiri dalam pembinaan kejayaan jiwa insan yang benar-benar menghayatinya. Tuan-tuan, sebahagian daripada ribuan kejayaan umat Islam terpahat dalam sejarah madrasah Ramadan telah diukir di pelosok dunia. Contohnya, Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah dan umat Islam telah mencapai kejayaan. Pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, berlaku dalam bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Berhala-berhala yang pernah disembah sekian lama di sekitar Baitullah dan di kota Mekah dihancurkan pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijrah. Kerajaan Islam menumbangkan kerajaan Parsi pada bulan Ramadan pada tahun 15 Hijrah. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera salib juga pada bulan Ramadan tahun 584 Hijrah. Mesir dan Syria menewaskan Israel di Semenanjung Sinai pada bulan Ramadan tahun 1393 Hijrah. Sejarah-sejarah yang telah diukir sejak sekian lama ini memberi impak kepada jiwa umat Islam sehingga kini untuk menempuh pelbagai kejayaan dalam pelbagai bidang dengan pelbagai cara. Kerana Ramadan kali ini kita bukan saja melawan hawa nafsu tetapi melawan makhluk Allah yang halus, iaitu virus corona ataupun COVID-19, di mana lebih banyak tekanan dan cabaran yang mesti dilalui oleh umat Islam. Ada yang terputus bekalan makanan, ada yang kehilangan punca pendapatan, ada yang berjauhan dengan ayah ibu, ada yang berpisah dengan anak-anak. Malah masjid dan surau tidak dapat diimarahkan. Bagaimana sejarah lalu kita boleh jadikan pedoman?
yang kita katakan bulan Ramadan ini sebagai bulan kejayaan. Tuan-tuan, tanpa kita sedari, pada bulan ini jutaan imam dan Bilal lahir di rumah sendiri. Saban tahun kita hanya menjadi makmum, tapi kali ini berbeza. Maka pada siang hari dalam tempoh PKP ini kita banyakkan ulang kaji, membaca, menghafal ayat-ayat yang bakal dibaca pada malam nanti. Maklumlah, kita imam setahun sekali. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan tugasan hingga kita lalai menyebut ayat-ayat Allah. Hebat perancangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejayaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang bersedar diri. Surah An-Nahl ayat 89. Tuan-tuan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Pada waktu ini, ahli keluarga sentiasa berada di rumah. Mengemas bersama, memasak bersama, berbuka bersama, solat berjemaah. Sangat indah tuan-tuan dan puan-puan. Kasih sayang dalam rumah tangga dijana dengan lebih hebat. Lahir keluarga yang disebut usrah sakinah, mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Masya Allah, kita telah menempa kejayaan tuan-tuan. Tuan-tuan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin sebelum ini kita alpa kerana selalu sentiasa mengejar waktu untuk bekerja. Hampir tiada masa untuk bersama dengan ahli keluarga tercinta. Inilah masanya untuk kita memenuhi ruang yang pernah dilompongkan oleh kita sendiri. Kita bayar masa yang telah kita ambil dari ahli keluarga kita. Terkesima kita dengan modul yang telah dibentangkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di dunia pada ketika ini. Ramadan kita hayati dengan penuh keinsafan, ketakwaan. Malah pada kali ini sambutan sangat sederhana. Sesungguhnya itulah ajaran agama kita. Inilah kejayaan kita. Inilah nikmat yang tidak ternilai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Tuan-tuan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun kita berada dalam keadaan terbatas dari pelbagai segi, namun ia tidak membataskan kita untuk melakukan ibadat-ibadat sunat yang lain, seperti bersedekah, berinfak dan sebagainya. Seluruh masyarakat berganding bahu
untuk membantu orang yang lebih memerlukan, terutamanya menyediakan bekalan makanan termasuk kepada petugas-petugas di barisan hadapan. Inilah kejayaan Ramadan. Ramadan yang telah kita lalui sejak bertahun-tahun yang lalu benar-benar menginsafkan kita. Benar-benar berjaya mendidik kita menjadi seorang yang dermawan dan juga suka membantu. Ramadan yang pernah kita lalui mendidik kita merasai berbagai kepayahan seperti lapar, dahaga dan keletihan. Ini terbukti semasa wabak COVID-19 melanda. Ramai yang turun padang untuk membantu menyediakan makanan, menyediakan PPE dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang belanjakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan secara sulit atau terbuka, maka mereka boleh beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah berjanji orang yang bersedekah tidak akan berduka cita. Maknanya jika kita bersedekah, kita akan rasa tenang, kita akan rasa aman. Mungkin dulu kita bersedekah setahun sekali, tetapi kerana kejayaan Ramadan mendidik kita, kita bersedekah sebulan sekali. Kita mengupgradekan diri kita. Kita merasakan, Masya Allah, lebih baik kita bersedekah seminggu sekali. Tapi sekarang kita bersedekah setiap hari. Inilah kejayaan. Ubat yang mujarab untuk insan yang hidupnya tidak tenang. Bersedekahlah tuan-tuan. Bersedekahlah tuan-tuan. Apatah lagi kita bersedekah dalam bulan Ramadan yang dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Janji Allah pada orang yang bersedekah, antara janji-janji Allah kepada orang yang bersedekah, sedekah mampu menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud, sabda Rasulullah yang bermaksud, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Antaranya, janji Allah, harta tidak akan berkurang, malah makin bertambah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, riwayat Muslim yang bermaksud, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kebaikan baginya. Antara lain, janji Allah dapat membebaskan dari siksa kubur. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang bermaksud, sedekah dapat memadamkan api siksaan dalam kubur. Riwayat At-Tabrani. Selain itu, terdapat pintu syurga hanya untuk orang yang bersedekah. Orang yang menyumbang harta pada jalan Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, orang yang menyumbang harta pada jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh Allah dari salah satu pintu syurga. Wahai hamba Allah, kemarilah, menujulah kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang yang suka mendirikan solat, dia akan dipanggil dari pintu solat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika berasal dari golongan yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan
antara janji Allah. Sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang bermaksud, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak mampu, maka dengan kalimah at-thayyibah, kalimatun thayyibatun as-sadaqah. Saya menyeru diri saya sendiri dan kaum muslimin, marilah kita bersedekah. Mungkin dengan sedekah kita hari ini dapat meringankan penderitaan orang lain. Jangan kita tunggu kita ada harta baru bersedekah. Sedekahlah hingga kita berharta. Buatlah tanpa tapi, lakukanlah tanpa nanti. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Tuan-tuan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, saya dapat simpulkan beberapa hikmah puasa. Antaranya, ibadah puasa yang sempurna dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Puasa dengan penuh adab mampu menjana sifat muraqabah, iaitu merasakan diri dalam perhatian dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang lain tidak mengetahui adakah kita berpuasa atau tidak, namun menerusi kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati kita, Allah sentiasa mengawasi kita, maka kita akan terus menahan pujukan nafsu kita untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat padanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Suratul Waqi'ah ayat 85. Tuan-tuan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, kekenyangan yang berterusan akan menyuburkan jiwa dengan sifat yang keras hati dan malas. Kedua-dua sifat ini bertentangan dengan sifat yang dituntut oleh Islam. Justru itu, pensyariatan puasa ini dapat mendidik jiwa kita sebagai hamba agar bersifat dengan sifat yang sabar, lemah lembut, baik hati dan sebagainya. Inilah rahsia, antara rahsia dan hikmah yang dapat dikongsikan sebagai rahmat Ramadan yang begitu luas, yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membuahkan mahabbah dan makrifah kepada Allah sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya. Selamat berpuasa dan salam Ramadan al-Mubarak dari kami, warga Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.